Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫Beverly Anastasia。Konvensyen Nasional dan Ulang Tahun APCO akan diadakan pada 9 dan 10 Ogos ini. Konvensyen Nasional dan Ulang Tahun ke-30 Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO akan diadakan pada 9 dan 10 Ogos depan. Presiden APCO Datuk Iwan Benedict berkata, Konvensyen Nasional APCO akan diadakan pada 10 Ogos. Manakala sambutan ulang tahun APCO ke-30 pula akan diadakan pada 9 Ogos. Parti juga telah membuat keputusan untuk mengadakan Konvensyen Nasional APCO pada 10 Ogos ini di Kota Kinabalu, di mana kita akan memanjangkan jemputan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengerusi Pakatan Harapan untuk menyampaikan ucap tamah dalam Konvensyen Parti APCO ini. Dan pada 9 Ogos pula kita akan mengadakan sambutan ulang tahun APCO yang ke-30 tahun pada tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat eksekutif APCO di Hotel The Ark di Penampang pada 24 Mac. Dalam program ini, turut diadakan majlis kepulangan semula dan penyampaian kad keahlian APCO kepada mantan ahli APCO dan mantan ahli Dewan Negara Adrian Bani Lasimbang. Sementara itu, Iwan berkata sambutan Pesta Keamatan APCO akan diadakan pada 11 dan 12 Mei ini di Kuala Penyu. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, antara pengisian sambutan keamatan parti ialah karnival keusahawanan, koperasi dan peniaga-peniaga kecil. Keputusan parti untuk mengadakan keamatan APCO pada 11 dan 12 Mei tahun ini yang akan dihoskan oleh APCO Beaufort diadakan di Kuala Penyu dan melibatkan pengisian karnival keusahawanan, koperasi penjajah, karnival budaya, karnival adat dan pengisian-pengisian lazim keamatan. Kepulangan semula bekas ahli Dewan Negara Adrian Bani Lasimbang ke pangkuan APCO memberi nilai tambah perjuangan parti. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict berkata, kepulangan semula mantan ahli Dewan Negara Adrian Bani Lasimbang ke dalam parti itu satu nilai tambah perjuangan parti terutamanya berkaitan inovasi. Beliau berkata ini kerana Adrian mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Katanya kepakaran Adrian dalam bidang keusahawanan inovasi akan memberi nilai tambah kepada perjuangan dan perkhidmatan parti dalam kerajaan madani dan kerajaan negeri. APCO juga merekodkan penghargaan kepada saudara Adrian Bani Lasimbang, mantan ahli kita, mantan ahli Dewan Negara yang kembali pada parti ini untuk menambah nilai perjuangan dan perkhidmatan parti, terutama dalam gerakan inovasi keusahawanan, gerakan isu-isu kita terkait dengan alam sekitar dan climate change. Dan ini sesuai dengan wawasan kerajaan, antara lainnya mengambil bahagian dalam Climate Club dan mencari penyelesaian kepada isu-isu alam sekitar. Dan saudara Bani yang kita kenali aktivis dalam bidang ini sudah tentu memberi nilai tambah, memberi pandangan-pandangan, teguran-teguran yang saya boleh gunakan untuk diangkat kepada mesyuarat kabinet jika diperlukan. Iwan berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat eksekutif APCO dan penyampaian kad keahlian APCO kepada Adrian di Hotel The Arch di Penampang pada 24 Mac. Iwan yakin penyertaan semula lebih ramai mantan ahli dan pemimpin parti itu ke dalam APCO akan mengukuhkan lagi parti itu. Saya amat yakin dengan lebih ramai penyertaan semula mantan ahli kita, mantan pemimpin kita akan dapat membina APCO ini lebih perkasa lagi, lebih
baik lagi. Dan saya juga mengalukan kepada rakyat Sabah lain yang berminat untuk memberi nilai tambah kepada perjuangan APCO. Saya alu-alukan untuk bersama-sama dengan kita di dalam parti APCO. Beliau berkata setakat ini APCO mempunyai keahlian berdaftar kira-kira 160,000 orang. Pada konvensyen APCO tahun lalu, Iwo membuat jemputan terbuka kepada semua mantan ahli, pemimpin dan pengasas parti-parti supaya kembali ke pangkuan APCO. Sementara itu, Adrian dalam ucapan ringkasnya yakin APCO akan terus progresif di bawah kepimpinan Presidennya Datuk Iwan Benedict. Sehubungan itu katanya beliau bersedia berkhidmat dan berjuang bersama parti demi rakyat Sabah. Parti progresif Kinabalu yang membawakan kita inovasi dan juga cara untuk berpolitik zaman baru. Saya sangat percaya dengan pimpinan ini, dengan pimpinan baru yang kita ada di bawah tampuk pimpinan Datuk Iwan. Saya rasa APCO boleh membawa Sabah ke satu tahap yang jauh lebih baik dari sekarang. Jadi saya it's an honor Datuk to be back here. I'm ready to serve. Adrian yang juga mantan pemimpin Pergerakan Pemuda APCO Penampang berkata, selepas beberapa tahun di luar parti, beliau berpeluang belajar bersama rakan-rakan kepimpinan parti lain dalam Pakatan Harapan PH. Yang paling penting sekali adalah perjuangan itu haruslah untuk memenuhi keperluan rakyat dan sebagainya lah. Gandingan dua pemimpin, Datuk Iwan Benedict dan Datuk Arthur Kurup, memberi wajah baharu nilai dan makna kerjasama. Penampilan bersama dua presiden parti daripada Sabah yang berada di Kabinet Persekutuan telah memberi wajah baru, nilai dan makna kerjasama di antara parti-parti politik daripada Sabah. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict, dan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Datuk Arthur Kurup, telah melaksanakan kerjasama rentas kementerian bermula di kawasan masing-masing dan meneruskan inisiatif tersebut ke seluruh Sabah. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan Arthur sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah mengadakan sesi libat urus kolaborasi kedua kementerian itu di Kota Kinabalu pada 5 Mac. Sesi tersebut bertujuan memberi penerangan kepada pimpinan tertinggi parti masing-masing mengenai dasar dan inisiatif kementerian, agensi dan jabatan di bawah KUSKOP dan KPKM sebagai usaha memantapkan jentera penyampaian kerajaan melalui penglibatan pimpinan kedua-dua parti. Ketika ditanya media, kedua-dua presiden parti tersebut menyatakan komitmen untuk memperkasakan kerjasama yang telah dimulakan bersama sebaik saja Kabinet Kerajaan Madani ditubuhkan kepada kerjasama politik pada masa akan datang. Menurut Iwan, rakyat boleh menilai kerjasama yang sedang dilaksanakan dan juga kerjasama politik menjelang pilihan raya negeri Sabah. Pada saya, jika rakyat menerima ini satu kerjasama yang baik, kenapa pula dihalang kerjasama lain yang mungkin akan terjadi pada masa hadapan? We will get there when we reach there. We will cross the bridge when we get there. Jadi pada saya pada masa ini wajar untuk saya dan Datuk Arthur berusaha dan bekerja sama mengikut kapasiti di kementerian masing-masing untuk deliver apa yang sepatutnya kita deliver kepada rakyat di negara ini, kepada rakyat Sabah khasnya, ya, dan biar rakyat menilai. Kita tidak mahu kerjasama auta, kita mahu satu bukti yang kita sudah boleh bekerja sama. Saya ke Pensiangan dan sudah ada bantuan keusahawanan yang kita salurkan. Saudara Datuk Arthur datang ke Penampang dan menyampaikan bantuan kepada usahawan kita. Dan bukankah ini yang diperlukan oleh rakyat? Jadi pada saya, bila tiba masanya kita berbicara tentang kerjasama selain kerjasama kementerian, sudah pasti kita ingin mendengar daripada rakyat. Maklum balas berasaskan kepada usaha yang kita adakan pada masa itu.
Iwan berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi libat urus kolaborasi KUSKOP dan KPKM tersebut. Mengenai kerjasama kedua-dua parti menjelang pilihan raya, Atta berkata kedua-dua parti yang mereka wakili telah sama-sama membentuk kerajaan madani dan kerjasama semasa pilihan raya akan dibincangkan berlandaskan kepada keputusan yang dibuat oleh kepimpinan atasan. Jadi kita punya hasrat tidak lain dan tidak bukan untuk bantu kepada rakyat kita. Apabila kita mengadakan suatu kerjasama, kita mesti menunjukkan apa nilai kita kepada rakyat. Bukan berjumpa dengan politik atau yang lain, tetapi akhirnya rakyat akan menilai apakah yang mereka dua ini boleh bantu kepada kita dan apakah perubahan yang mereka berjaya bawa dalam masa waktu mereka berkhidmat dalam kerajaan. Dan saya yakin ini bukan akan menjadi penghujungnya, tetapi dia akan menjadi satu titik permulaan kepada lebih banyak lagi usaha yang kita akan melipat gandakan bersama untuk membawa balik kepada rakyat bersama. Kerjasama rentas kementerian dan parti antara platform terbaik membantu rakyat di peringkat akar umbi. Kerjasama rentas kementerian dan parti antara platform terbaik untuk menyampaikan maklumat berkaitan fungsi, dasar, peranan inisiatif dan program-program kementerian kepada rakyat peringkat akar umbi, kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict. Sehubungan itu, beliau berkata kolaborasi antara kementeriannya dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan diteruskan untuk manfaat rakyat secara keseluruhannya. Merupakan satu kolaborasi di antara saya dan saudara Datuk Atta melibatkan kementerian masing-masing, iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, memberikan penerangan mengenai dengan fungsi, dasar-dasar, peranan, inisiatif-inisiatif, program-program, termasuk kemudahan-kemudahan melibatkan belanjawan di kementerian masing-masing kepada pimpinan kedua-dua parti APKO dan PBRS. Kerana pada saya, jentera parti juga perlu terlibat dalam penyampaian maklumat ini kepada akar umbi kita. Dan lebih daripada itu, saya mencadangkan kepada Datuk Atta kerjasama ini dimulakan dan diteruskan sebagai mesej kita bahawa kita boleh bekerjasama merentasi parti dan merentasi kementerian. Saya fikir ini yang diperlukan oleh rakyat kita, iaitu pimpinan yang boleh bekerjasama menggunakan kekuatan di kementerian masing-masing untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Sabah kita yang selama ini bercakap tentang keperluan-keperluan pembangunan, keperluan-keperluan pembangunan keusahawanan dan keperluan-keperluan pembangunan lain. Saya dan Datuk Atta telah menjalinkan kerjasama ini. Sebaik saja kerajaan perpaduan madani ditubuhkan dan kita teruskan sehingga hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sesi libat urus kolaborasi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan KPKM di Kota Kinabalu pada 5 Mac. Iwan berkata kerjasama seumpama itu boleh memberikan ruang yang lebih luas kepada rakyat menikmati apa yang disediakan oleh kedua-dua kementerian berkenaan. Saya amat yakin saudara Datuk Atta boleh bersetuju dengan saya untuk kita teruskan kerjasama ini selagi kami berada di dalam pimpinan kerajaan di Persekutuan. Dan mudah-mudahan ini juga dapat diterjemahkan kepada kerjasama-kerjasama lain. Di negeri Sabah ini ada yang mengatakan kerjasama mau diteruskan, tetapi lebih daripada itu saya mengharapkan sebagai Presiden APKO satu terjemahan yang betul-betul dapat dirasai oleh rakyat kita. Dan saya amat yakin ini adalah satu bentuk kerjasama yang boleh membuka ruang kepada rakyat untuk menikmati hasil penglibatan kami di kementerian masing-masing.
dengan melibatkan kedua-dua pimpinan tertinggi parti, pergerakan-pergerakan sebagai jentera penyampai maklumat kementerian kepada akar umbi di kawasan masing-masing. Sementara itu, Ata menyatakan keyakinannya bahawa kerjasama antara KUSKOP dan KPKM dapat diteruskan. Sebenarnya usaha untuk bekerjasama ini bermula sejak daripada tahun lalu. Apabila kita sama-sama menentukan perpaduan ini, saya dengan saudara Kuala dan Dewan telah duduk bersama-sama sebagai Presiden Parti daripada Sabah. Kita bincang bagaimana kita boleh menggunakan platform yang kita ada untuk lebih banyak membantu rakyat yang kita mewakili, khususnya bagi penduduk Sabah. Maka sebenarnya langkah-langkah ini bermula sejak tahun lalu. Bila saudara Dewan pun datang menawar ke kawasan saya, dia bantu pesawat-pesawat di kawasan saya melalui kementerian melalui beliau. Beliau berkata kerjasama itu dimulakan sejak tahun lalu apabila Datuk Iwan melawat kawasan Pensiangan dan membantu usahawan di kawasan itu. Saya sendiri telah membalas untuk melawat ke kawasan paling terdampak untuk membantu beberapa petani moden di bawah kapasiti saya di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada waktu itu. Maka sekarang apabila saya dipindahkan kepada Kementerian Pertanian, kita lagi berbincang bagaimana kita boleh menggunakan sekali lagi platform yang kita ada untuk bersifat komplementari supaya kita boleh dua-dua berganding bahu membantu membawa lebih banyak deliverable kepada rakyat yang kita mewakili di Sabah. Atau melihat ia satu bentuk kerjasama yang amat sesuai di antara kementeriannya dan KUSKOP. So, saya nampak ini satu kolaborasi yang amat sesuai di antara Kementerian Perpaduan, Kementerian Pertanian dan Penjaminan Makanan bersama dengan Kementerian Usahawan dan juga Koperasi, di mana yang pertama kita memberikan tumpuan kepada kawasan-kawasan bawah bandar, kita memberikan tumpuan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya bagi saya dalam bidang pertanian dan juga makanan, kita bantu kepada usahawan kita supaya mereka boleh meluaskan lagi produk mereka dan juga menembusi pasaran baru melalui kedua-dua kementerian yang kita ada. Menteri Pendidikan akan dibawa melawat beberapa buah sekolah di Dun Kadamayan bagi menyelesaikan beberapa isu sekolah di kawasan itu. Bagi menyelesaikan beberapa isu sekolah di kawasan Kota Belud, khususnya di Kadamayan, Menteri Pendidikan akan dibawa untuk melawat beberapa buah sekolah di sini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, antara sekolah yang akan dilawati ialah SMK Narinang yang berhadapan dengan isu kesesakan pelajar dan memerlukan penyelesaian jangka masa panjang. Turut akan dilawati SK Tamu Darat untuk penaik tarafan bangunan sekolah dan memerlukan penyelesaian kementerian. Seterusnya, lawatan di Sekolah Rendah Adventist Rangalau pada hari yang sama. Kerana perbincangan saya dengan dia meminta untuk melawat sebuah sekolah menengah, sebuah sekolah rendah, sebuah sekolah jenis kebangsaan yang mewakili isu-isu di Kadamayan ataupun di Kota Belud ini. Dan saya telah memilih SMK Narinang yang berhadapan dengan isu kesesakan pelajar misalnya dan memerlukan penyelesaian jangka masa panjang. Kemudian akan singgah melawat SK Tamu Darat kerana dari dulu sekolah sukan Zon Selatan di Tamu Darat, bilik darjah yang saya tidur masa zon sukan suatu ketika dulu masih bangunan yang sama dan juga memerlukan penyelesaian daripada kementerian. Dan seterusnya saya akan bawa beliau singgah di SRA Rangalau pada hari yang sama. Selain itu katanya, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan akan turut membawa Menteri Pelancongan Persekutuan dan Menteri Pertanian untuk mencari jalan penyelesaian isu-isu berkaitan pelancongan dan pertanian seperti mana aspirasi rakyat Kadamayan dalam Pelan Pembangunan Kadamayan. Jadi inilah antara lain
penyelesaian dan komitmen saya untuk membawa perkhidmatan terbaik kepada kawasan ini dan juga membawa mudah-mudahan dapat membuka ruang kepada penyelesaian yang lebih besar pada masa akan datang sesuai dengan plan pembangunan kedamaian yang telah kita adakan, kita telah lancarkan dan menjadi panduan kepada saya untuk membawa penyelesaian-penyelesaian yang bersesuaian. Selepas itu saya akan membawa Menteri Pelancongan dan Persekutuan dan juga Menteri Pertanian Persekutuan sekali lagi ke kedamaian untuk membuka ruang kepada perkara yang lebih besar masa depan kedamaian seperti mana dalam plan tersebut, saudara dan saudari. Iwan berkata demikian di majlis penyerahan sumbangan sekolah-sekolah DUN Kedamaian dan bantuan van koperasi sempena Jubli Perak 25 tahun penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tambulion di Dewan Stalion SMK Tambulion di Kota Belud pada 18 Mac. Di majlis ini, 33 buah sekolah rendah dan menengah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Kedamaian menerima sumbangan bantuan persekolahan. Bantuan persekolahan berjumlah RM180,000 itu disumbangkan oleh Yayasan Bank Rakyat YBR, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Daripada jumlah itu, setiap sekolah menengah menerima RM10,000 dan RM5,000 untuk setiap sekolah rendah, sama seperti bantuan awal persekolahan yang disalurkan pada tahun lalu. Di majlis ini, Iwan turut menyempurnakan penyampaian sumbangan van koperasi bernilai RM140,000 kepada SMK Tambulion sempena sambutan Jubli Perak sekolah itu. Beliau berharap sumbangan van koperasi menerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu akan meningkatkan lagi perkhidmatan koperasi sekolah berkenaan, seterusnya mewujudkan pendapatan baru koperasi sekolah. Pada majlis itu, Iwan turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM50,000 daripada peruntukan khas menteri untuk menaik taraf kemudahan Dewan Sekolah tersebut, termasuk pendawaian elektrik, perolehan mobile account dan kelengkapan lain. Masa depan negara bergantung kepada kebersamaan rakyat. Masa depan negara bergantung kepada kebersamaan rakyat di sebalik perbezaan kaum dan agama. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata rakyat berkongsi milik negara ini dan adalah menjadi tanggungjawab bersama kita semua untuk membangun serta menyediakan masa depan yang lebih baik untuk negara ini. Katanya di sebalik perbezaan agama, rakyat berkongsi negara ini serta negeri, daerah dan kampung yang sama. Negara ini adalah milik bersama dan tanggungjawab bersama kita. Atas sebab itu, toleransi dan semangat hormat menghormati adalah sangat penting. Kebersamaan kitalah yang akan menentukan masa depan negara kita ini, katanya. Iwan berkata selaku ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, beliau meneruskan amalan menghadiri acara-acara keagamaan dan kebudayaan sebagai satu petunjuk penting kebersamaan membina masa depan negara. Menurut Iwan selaku Menteri dan Adun, beliau menghadiri majlis berbuka puasa bersama rakan-rakan Muslim di Kampung Tambulion seperti tradisinya selama ini. Seterusnya menghadiri acara Rumah Terbuka Hari Raya. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada setiap masjid dan surau di Kedamaian melalui peruntukan Adun beliau. Menurut Iwan, beliau akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin gereja di seluruh Kedamaian dan menyampaikan sumbangan yang sama kepada setiap rumah ibadat bukan Islam di Kedamaian April ini. Katanya ini adalah komitmen beliau untuk melihat semua rakyat boleh bersama-sama membangunkan negara ini walaupun berbeza agama dan kaum. Iwan berkata demikian semasa berucap di majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada masjid dan surau dalam kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Kedamaian di Masjid Kampung Tambulion di Kota Belud pada 18 Mac. Sumbangan disampaikan kepada 22 masjid, surau dan 130 golongan asnaf. Dalam majlis ini, Iwan menyampaikan sumbangan RM1,000 kepada setiap surau. Sebanyak 130 golongan asnaf juga menerima sumbangan RM150 setiap seorang daripada Yayasan Bank Rakyat YBR, sebuah agensi di bawah tanggungjawab Iwan.
Sumbangan untuk surau berjumlah RM21,000 adalah daripada peruntukan Touchpoint Adun. Pada majlis itu, Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada Masjid Kampung Tambelion dan RM5,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tambelion. Turut hadir Pegawai Daerah Kota Belud Bakri Nanun, Pengurus Besar YBR Syaiful Rizal Abdul Ghani dan para pemimpin masyarakat. Wan An